10.40 sebab macam tu lah. Memang boleh insya-Allah. Kelas terusnya pukul 11 eh? Pukul 11. Okey, baik, insya-Allah. Saya cuba yang tu lah. Yang mana-mana. Kiarim Al-Asfahani. Ya. Oh. Bismillah. Okey. Okey, baik. Kita mulakan dulu boleh? Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sesi tadabbur kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita bersua muka pada hari ini. Apa khabar tuan-tuan sekalian, semua sihat ke? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian yang hadir pada hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, Allah permudahkan kefahaman kita untuk kita memahami kalam-kalamnya, sebab kalam Allah ini maha suci, tersangat-sangat suci, dan dia tidak boleh sekadar kita nak mengharapkan kudrat manusia untuk menentukan kefahaman saya ataupun kefahaman kita semua. Tidak ada kuasa itu. Bahkan semulia-mulia makhluk, iaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri pun tidak ada kuasa untuk memberi jaminan dia sampaikan Quran lalu orang akan faham benda tu. Nabi tu, Rasulullah sendiri tu yang paling rapat dengan Allah, kekasih Allah, tidak ada jaminan pun bila dia menyampaikan kalam Allah tu orang semua faham. Tambah-tambah kita umat akhir zaman ni tuan-puan sekalian, tak kiralah asatizah kita ke, ulama kita ke, ulama kita hari ni pun tidak ada jaminan bila mana dia menyampaikan Quran orang akan terus faham. Sebaliknya kita akan nampaklah inilah bukti bahawasanya bila kita nak bincang Quran, Quran tu semua adalah hak milik mutlak Allah. Dialah pemilik kalam, dan dia jugalah yang akan menentukan siapa hamba-hambanya yang akan disentuh dengan kalamnya, yang hatinya akan tersentuh dengan kalamnya. Allah menentukan semuanya. Maka sebab tu tuan-puan sekalian, bila kita nak belajar Quran ni, tak kiralah baca Quran ke, tak kiralah kita pergi kelas tafsir ke, kelas tadabbur ke, kita kena mohon sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah permudahkan kefahaman kita, supaya tidaklah terlalu bergantung harap pada individu kat depan ni. Tidak. Sebab saya bukan penentu sama ada dia akan berjaya masuk ke dalam hati kita ataupun tidak. Sebaliknya, Nabi sendiri pun bila mana orang-orang Quraisy kat Mekah bila mana mempertikaikan, bertanya kepada Nabi tentang kebenaran kalam Allah, Nabi kata wa innama ana nadhirum mubin.
Kau nak tanya aku tentang apa kebenaran daripada Quran ini, aku cuma katakan ini adalah satu benda yang maha benar, daripada yang maha benar. Tapi kalau kamu nak validate, kalau kamu nak mengesahkan benda tu ya ataupun tidak, maka aku bukanlah penentu. Aku cuma yakin dengan apa yang aku sampaikan ini adalah benar. Tapi kalau kamu nak tahu lebih, nak mempertikaikan pula benda ini adalah benar ataupun salah, wa innama ana nadhirum mubin. Kita baca malam tadi kan, suratul Mulk kan. Kan orang-orang dekat Mekah kan, orang Quraisy kat Mekah kan pertikaikan Nabi. Khususnya bila mana Nabi bawa ahwalul mustaqbal. Benda-benda yang berlaku pada masa depan. Apa contohnya? Apa yang Nabi bawa daripada Quran yang berbicara tentang masa depan? Ya? Ya? Akhirat ataupun kiamat tu kan. Dalam suratul Mulk kan ada digambarkan tentang bagaimana dahsyatnya kiamat. Bila mana berlaku kiamat, Allah kata Allah boleh hantar bencana-bencana. Tapi apa yang orang Quraisy kat Mekah buat bila mana dengar tentang ancaman-ancaman kiamat ni? Dia tanya, kalau kamu orang yang benar ya Rasulullah, boleh tak kamu cerita mata hadzal wa'd? Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Kalau kamu orang yang benar, cuba cerita kat kami mata ni apa ni? Bukan mata ni. Mata tu benda mata. Bila datang kiamat ni ya Rasulullah? Kalau kamu betul orang yang benar, in kuntum sadiqin, kalau kamu orang yang betul, cuba cerita kat kami bila kiamat ni. Lalu apa Nabi jawab? Adakah Nabi kata esok macam tu ke? Tahun 2020 sekian-sekian, tak ada. Nabi tak sebut macam tu jawapannya. Nabi jawab, kul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Sesungguhnya itu adalah ilmu daripada sisi Allah. Ilmu indallah wa innama, tapi aku ni, sesungguhnya aku ni, ana wa innama ana nadhirum mubin. Aku cumalah pemberi peringatan, pemberi kesedaran. Nadhir ni adalah pemberi peringatan ataupun kesedaran. Nadhirum mubin, memberikan peringatan yang jelas kepada kamu. Sama juga daripada Quran tuan-puan sekalian, penyampai tidak ada kuasa untuk memastikan dia akan menjadi kejelasan ataupun tidak kepada pendengarnya. Sebab ini kalam Allah, tidak ada jaminan. Saya tidak boleh bagi, tidak ada kuasa itu. Sebaliknya saya dan tuan-puan sekalian kena berdoa pada Allah supaya Allah mudahkan semuanya untuk kita memahami dan meletakkan ayat-ayat Allah dalam hati kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik tuan-puan sekalian, hari ini sebab masa kita tak banyak, kita nak menyambung hari ini tuan-puan sekalian tadabbur surah An-Naba kita, yang mana kita berhenti pada ayat yang ke-32 pada kuliah sebelum ni, betul? Hari ini kita akan menyambung pada ayat ke-33, betul? Kan? Baik. Tuan-puan sekalian, kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Kita mohon pada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada gangguan syaitan dan iblis. Dan ini pun pesan Allah dalam surah An-Nahl. Kalau kita nak baca Quran, di samping kita mohon pada Allah mudahkan kefahaman, kena mohon juga pada Allah perlindungan daripada orang yang sentiasa tercabar bila mana kita buat kerja-kerja macam ni pada pagi ni. Siapa yang sentiasa tercabar? Bila anda start kereta, anda pergi siapkan diri, bersihkan diri, datang ke kuliah-kuliah tadabbur ni, siapa yang akan tercabar dengan kerja buat kita semua pada pagi ni? Syaitan dan iblis. Sebab tu kita kena minta, ya Allah lindung kita daripada syaitan dan iblis. Ini adalah benda yang Allah suruh. Allah suruh ni. Fa idza qara'tal Qur'ana, bila mana kamu nak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada Quran ni, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Rupa-rupanya Allah ada bagi kita bekal untuk menjadi permulaan sebelum kita membaca Quran ni, nak faham Quran ni. Yalah, kita boleh hafal bermacam-macam doa untuk kita nak start baca Quran. Allah yang ada yang baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, betul? Kan? Ada juga yang membaca Allahummarhamna bil Quran. Ada juga yang membaca Allahumma ja'alil Quran al-azima rabi'a qulubina. Macam-macam doa kita hafal. Tapi tuan-puan sekalian, yang Allah suruh dengan jelas dalam Quran, nak baca Quran, never ever miss. Jangan pernah tinggal. Baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas Allah sebut dalam ayat tu. Fa idza qara'tal Quran, bila kamu nak baca Quran, kena buat apa? Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nahl ayat 98 tak silap saya. So lepas ni mungkin boleh sahkan benda ni. Surah An-Nahl ayat 98. Okey, baik. Jom sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita, terlindung kita daripada syaitan dan iblis. Baik.
Sambungan ayat 33, Allah menyebutkan dalam surah An-Naba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kawa'iba atsraba. Wa kawa'iba atsraba. Maksudnya kalau ikut terjemahan dekat sini, dan gadis-gadis ataupun dan perawan-perawan yang sebaya umurnya. Baik. Mungkin pada ayat ke-33 ni tuan-puan sekalian, khususnya puan-puan ibu-ibu yang membaca ayat ni, saya tak terasa terliur lah ustaz tentang ayat ni. Tak. Macam tak ada kaitan dengan diri saya, kan? Kalau sebut pasal orang kata bidadara yang disebutkan sebaya umur, mungkin saya rasa terpanggil dengan ayat ni. Tapi kenapa ustaz dalam Quran bila berbicara tentang nikmat syurga, kenapa Allah sentiasa display ataupun sentiasa time kita dengan apa tau? Dengan wanita, dengan gadis, dengan bidadari. Mana yang lain? Mana yang untuk kami ni yang kaum ibu yang majoriti datang pagi ni? Mana untuk kami ustaz? Adakah Quran mengamalkan diskriminasi untuk wanita? Ataupun ini bukti ketidakadilan Al-Quran? Begitu ke? Begitu? Wah, ada yang angguk tadi. Oh, tak tahu. Oh, yang serving, yang saya pernah cerita sebelum ni kan, yang kadang-kadang kita sentiasa tertanya-tanya, khususnya golongan wanita. Bahkan saya bentang surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, antara seorang favourite audiens saya bila saya bentang dua surah ni, sebab dua surah ni ada cerita pasal bidadari, ada cerita pasal bagaimana untuk golongan syurga paling tinggi ni kan, Allah cerita pasal mereka akan diberikan bidadari yang bermata bulat. Anda baca surah Al-Waqi'ah kan, matanya bulat. Saya tak tahu kenapa, tak tahu tuan yang sedang merakam ni kan, Tuan Haji Yaakob kita ni mungkin bila dengar bidadari bermata bulat, ada rasa something tak? Oh, bestnya dapat orang gadis-gadis bermata bulat. Tetapi Allah sebut dalam Quran, Allah sebut antara karakter penghuni syurga paling tinggi ni, antara bidadari untuk penghuni syurga paling tinggi, Allah sebut bidadari yang bermata bulat. Yelah, sebab itu gambaran kecantikan lah. Bila kita tengok orang mata bulat hari ni kan, cantik kan. Sebab mata hitamnya tu, mata hitamnya tu lebih banyak daripada mata putih. Ke mata putih lagi banyak daripada mata hitam lagi cantik? Saya tak tahu. Nah, tapi nak kata tuan-puan sekalian, Allah dah sebut. Sebab tu kadang-kadang bila tengok ada orang yang mata hitam dia lebih daripada mata putih kan, kita nampak dia tu sedap mata memandang lah, cantik, comel dan sebagainya. Okay. Kalau mata putih banyak daripada mata hitam, itu cerita hantu tu. Ju-on orang kata kan. Tapi nak kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak katanya dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, Allah cerita terlalu banyak tentang karakter wanita, bidadari. Mungkin sebab ini soalan favourite, mana-mana saya pergi pun, orang wanita yang datang kuliah saya akan tanya, mana cerita pasal kami ustaz? Untuk kami ni, mana pi dah? Kan? So dalam surah tu adalah Allah cerita tentang pelayan-pelayan yang daripada kanak-kanak ataupun budak-budak kecil. Kan, remaja, ghulam yang kecil-kecil, kanak-kanak kecil yang akan menjadi serve, yang akan menjadi apa? Yang akan jadi waiter. Sebab Allah sebut pasal mereka akan menghidangkan air dekat dalam syurga. So nanti akan bawa lah tiga jenis gelas tu yang anda dengar dalam surah Al-Waqi'ah, bi akwabin wa abarik wa ka'sim min ma'in. Kan? Ada tiga jenis gelas kan dekat dalam syurga paling tinggi kan Allah sebut. Jadi tuan-puan sekalian, itu adalah budak-budak je ke ustaz? Bidadara mana? Kan? Jadi tuan-puan sekalian, kena ingat, Quran dia sangat mengiktiraf benda yang berlaku dekat dunia ni lagi. So Allah perlihatkan sedikit benda-benda yang ada dalam syurga kepada dunia, supaya apa tahu, kita akan lebih appreciate syurga nanti. Anda bayangkan kalau Allah tidak berikan sedikit idea tentang indahnya syurga dekat dunia. Anda rasa tuan-puan sekalian, bila Allah display tentang apa yang ada kat dalam syurga dalam Quran, kita akan appreciate tak? Kita akan appreciate tak? Kalau Allah tidak jadikan air terjun dekat dunia, kalau sekadar untuk khusus kat dalam syurga, kadang-kadang kita tak akan appreciate macam mana air terjun tu, sebab kita tak pernah tengok air terjun macam mana. Betul tak? Kalau kita tidak pernah dipertontonkan wanita yang ada mata hitamnya lebih daripada mata putih. Jadi bila Allah display dekat dalam Quran, kita tak akan mampu appreciate benda tu. Sama juga tuan-puan sekalian. Okay, now kita cerita pasal dunia. Saya tak nak cerita pasal syurga lagi. Dekat dunia, siapa yang akan tertarik pada siapa? Lebihnya, majoriti kat dunia ni, lelaki tertarik pada wanita ke wanita tertarik pada lelaki? Banyak situasi siapa tertarik pada siapa? Lelaki.
Jadi bila itulah situasi kat dunia, maka Allah tahu yang mengejar itu bukanlah wanita, tetapi yang mengejar itu adalah lelaki tu. Jadi bila yang mengejar majoriti kat dunia adalah lelaki, maka sebab itulah Allah bukanlah nak menghargai, Allah nak meraihkan rata-rata majoriti dekat dunia ni situasinya begitu. Allah mendatangkan ayat-ayat tentang wanita. Dan satu lagi hikmahnya, saya baca dalam tafsir, hikmah kenapa Allah banyak mendiamkan nikmat untuk wanita dalam Quran. Sebab apa? Khususnya untuk golongan bidadara, kenapa tidak didisplay bertubuh sasa ke, badannya sadar ke? Kenapa tidak didisplay wajahnya seperti artis Korea ke? Tidak disebut. Kenapa? Sebab inilah tanda Allah memuliakan wanita. Sebab apa? Sebab Allah menjaga nilai rasa malu wanita tu. Sebab tu tidak disebutkan dalam Quran. Hakikatnya Allah mendiamkan benda tu sebab Allah nak mengangkat martabat wanita. Allah tidak menyebut benda tu supaya wanita tidak terlalu memikirkan benda tu. Allah jaga nilai malu dalam diri wanita itu sendiri. Itu hikmah dia. Allah begitu menjaga wanita ni. Okey. Baik, satu lagi, kenapa nikmat-nikmat tidak disebutkan secara spesifik untuk wanita? Satu lagi tuan-puan sekalian, Allah dah bagi idea untuk wanita, apa-apa saja yang kamu inginkan dalam syurga itu nanti kamu akan dapat. Tuan-puan sekalian, agak-agaklah kalau saya buat test pada hari ini kan, lelaki dah, tapi ini tak mampu adil sangat kita nak buat survey ni. Kan? Kalau ada bilangan lelaki dan perempuan yang agak balance, mungkin akan jadi sikitlah survey ni, kan? Cuba kita tengok. Okey, saya kata tuan-puan sekalian contoh okay, tuan-puan sekalian mungkin boleh tulis kalau kata ada orang nak tunaikan segala hajat tuan-puan sekalian, kan? Cuba tuan-puan tulis apa benda yang tuan-puan semua nak. Agak-agak contoh, apa saja hajat tuan-puan sekalian akan ditunaikan. Dan anda diberikan sehelai kertas dan sebatan pensel untuk menulis segala benda yang anda hajatkan. So agak-agak tuan-puan sekalian, saya bagi, cuma syaratnya adalah anda kena tulis dalam masa 10 saat sahaja. Dalam 10 saat anda tuliskan dalam kertas kosong itu, maka itu akan ditunaikan untuk anda. Anda rasa tuan-puan sekalian, siapa yang akan menghadapi masalah besar bila diumumkan masa 10 saat saja untuk ditulis? Jantina mana yang akan mengalami masalah yang besar? 10 saat je ada. Dan kalau kata dalam 10 saat itu untuk dituliskan dalam selai kertas, agak-agak siapa yang paling bermasalah dalam situasi ini? Lelaki ke wanita? Lelaki pula, wanita. Sebab apa? Sebab terlalu banyak. Dan hikmah kenapa Allah sekadar menyebutkan untuk wanita, apa yang kamu nak dekat dalam syurga kamu akan dapat semua. Hikmahnya apa benda? Hikmahnya adalah Allah kata wanita ni dia terlalu kompleks sikit. Lalu dia terlalu macam-macam dia nak. Lalu disebabkan Allah tidak spesifikkan, tandanya apa-apa sahaja yang kompleks kita nak dalam syurga tu nanti Allah akan bagi. Anda boleh bayang tak kalau Allah spesifikkan kamu akan dapat ini je. Lalu anda rasa best tak? Mungkin wanita dia tak nak benda tu. Tak? Hikmah Allah mendiamkan, maksudnya anda boleh dapat apa-apa saja dekat dalam syurga. Best tak anda ditentukan, nah, ini je kamu akan dapat. Mana lagi best dengan anda minta apa saja anda akan dapat, ataupun anda disediakan nikmat tu untuk anda saja. Itu je nikmat disediakan. Mana lagi best? Minta dapat lah. Betul tak? So jangan rasa offended lah bila mana Allah tidak highlightkan tentang nikmat wanita, sebab Allah tahu wanita ni macam mana. Ini bukan tanda Allah nak nampak terlalu kompleks si wanita ni kat dunia ni, tidak. Tapi Allah nak bagi tahu beginilah Allah meraihkan naluri manusia itu dengan berlainan jantina tu. Lelaki dia aim jelas. Dia tahu jelas benda tu dia nak apa. Sebab tu Allah tahu benda lelaki nak tu, Allah display ni nikmat untuk kamu ni dekat dalam syurga ni. Sebab dia being objektif. Lelaki ni banyak terlalu objektif. Dia tahu dia nak apa benda dekat dalam syurga tu. Tapi wanita dia subjektif. Setuju? Berbanding lelaki dan wanita, lelaki lebih objektif berbanding wanita yang subjektif. Kadang-kadang kita objektif A, B, C, D. Lelaki dia nak tu je A, B, C, D. Tapi wanita bila bagi A, B, C, D tak boleh. Dia mungkin nak ada E, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. So hikmah Allah bagikan dalam bentuk subjektif. Anything you want in heaven, I will give. Tapi lelaki bukanlah bermaksud wanita je ada dekat dalam syurga, tidak. Tapi Allah tahu lelaki ni lebih tertarik dengan cerita-cerita macam tu dekat dalam Quran. So dia lebih terkesan dengan ayat-ayat itu.
Boleh faham So saya nak bagi tahu betapa balance-nya Quran. Tidaklah wujud ketidakadilan dalam Quran tu. Allah adil dah, tuan-tuan sekalian. Baik. Sambung ayat ni. Kenapa cerita pasal benda ni, tuan-tuan sekalian? Sebab cerita dalam ayat surah An-Naba ini cerita pasal untuk lelaki tu. Wa kawa'iba atraba. Tetapi bila disebut pasal bidadari dekat dalam syurga, termasuklah anda, tuan-tuan sekalian. Kan? Puan-puan, ibu-ibu semua nak jadi bidadari dekat dalam syurga, betul? Kan? Jadi tuan-puan sekalian, ada satu fakta tentang bidadari dalam surah An-Naba, tapi kalau anda nak baca detail, anda kena buka 2 surah saya sebutkan tadi tu. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Itu pun detail yang sedikit saja ditambahkan. Nak detail lagi anda kena buka hadis untuk tahu detail tentang bidadari syurga ini. Baik. Satu detail yang disebutkan dalam surah An-Naba ini adalah wanita-wanita syurga, bidadari syurga, Allah rakamkan umur mereka itu dengan pasangannya sebaya. Kenapa nikmat sebaya ini sangat penting untuk diketahui oleh penghuni-penghuni yang nak masuk syurga ni? Pembaca-pembaca Quran, kenapa penting sangat dia kena tahu antara fakta bidadari syurga nanti adalah mereka ini mesti sebaya? Kenapa? Apa best sangat nikmat sebaya ni? Saya percaya kat dunia ni tak semua orang yang kahwin dengan orang sama umur, dengan pasangan yang sama umur. Yang kalau umur 25 kahwin dengan 25. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkahwin dengan orang yang tidak sebaya dengannya. Jadi kenapa Allah mesti bagi tahu antara nikmat ahli syurga mereka akan dapat pasangan yang sebaya? Why? Anda rasa tergoda tak dengan wah pasangan saya sebaya? Saya tergoda tak bila first time baca ayat ni? Tergoda? Sebaya ustaz, tergoda saya dengan perkataan sebaya ni. Tak tergoda dengan syurga maksud saya. Rasa tempted tak dengan heaven? Dengan antara fakta tentang heaven ni adalah pasangan yang kita boleh, yang kita akan dapat tu nanti adalah sebaya. Rasa tempted tak? Tak rasa tempted lagi? Okay, now saya akan bantu anda untuk tempted dengan ayat ni. Macam mana kita nak tambahkan rasa tergoda dengan syurga dengan ayat yang didisplaykan oleh Allah ni? Tadi ayat 1 kan, bila kita bincang tentang syurga kali pertama dalam surah An-Naba, kita dapat baca dah, syurga ni adalah mafaza, tempat berkreasi, tempat berkumpulnya orang-orang menang. Kita bincang kuliah sebelum ni. Syurga ni adanya kebun-kebun, dan antara kebun-kebun yang ada dekat situ adalah kebun-kebun anggur yang terlalu banyak. Dan kita dah bincang dah kenapa hikmah Allah pilih anggur dalam ayat tu. Tapi bila Allah bincang tentang gadis-gadis syurga, kenapa mesti fakta sebaya tu menjadi faktor ataupun orang kata benda menjadi wow factor dalam syurga tu? Tahu wow factor? Wow factor ni apa benda? Faktor wow. Faktor wow yang akan menyebabkan rasa wow syurga ni. Nampak tak? Okay, now saya bantu. Kali pertama anda baca sebaya, saya pun ada suami sebaya sekarang, tak rasa apa-apa pun kan. Tapi now kita nak tengok kenapa mesti penting, kenapa penting sangat elemen kesebayaan dekat dalam syurga ni. Baik, apa benda yang kita boleh katakan sebaya ni antara bestnya, pro tentang sebaya ni? Tapi tak ada cerita pasal muda, tapi cerita pasal sebaya je. Yes, banyak tentang kelebihan sebaya ni adalah kita akan ada corak fikir yang sama, sebab pengalaman kita mungkin sama. Jadi pengalaman yang sama akan melahirkan corak fikir yang sama. Sebab dia hidup 25 tahun, contoh saja, hidup 25 tahun, pasangan pun hidup 25 tahun. So mungkin pengalaman yang dikutip itu mungkin seakan-akan sama tarafnya. Jadi bila pengalamannya sama, corak fikirnya sama, cara fikirnya sama. Tapi tak dapat dinafikan ada je orang yang kahwin yang sama umur tapi corak fikir tak sama. Bahkan dia punya langit, dia punya kutub utara, kutub selatan tu lagi dahsyat dia punya perbezaannya itu. Tapi kebanyakannya sama sebab pengalaman yang dikutipnya sama. Jadi tuan-puan sekalian, apa kelebihannya? Sebab dalam syurga Allah gambarkan hidup pasangan suami isteri ni harmoni, sangat harmoni. Antara bukti keharmonian ni adalah ada keseragaman cara fikir. Anda boleh bayang tak tuan-puan sekalian? Saya rasa dalam rumah tangga kita pun berlaku benda ni. Ada orang yang suka makan pedas dan ada orang tak suka makan pedas. Betul? Betul? Ada orang suka makan pedas, ada orang tak suka makan pedas. Ada tak dalam keluarga anda tuan-puan sekalian benda ni? Ada orang yang tak suka makan ikan, tapi kita ni pula ikan lover, fish lover. Asal makan mesti nak kena ada ikan, contoh. Apa lagi? Kalau kahwin pula dengan orang Kelantan, lagi parut. Asal makan nak kena budu semua. Budu tu wajib ada budu cat terai tu. Nak kena ada semua atas meja.
Kalau tak ada wudu tu, buatlah makanan macam mana pun tak sedap laku. Dia nak kena ada wudu. Okey, nak makan wudu ni tu pun kena ada teknik je. Ada tak boleh nak togok air botol wudu tu, togok. Dan bukannya jadi kuah wudu ni, anda kena ingat. Saya punya sahabat tuan-puan sekalian, dia baru first time nak makan wudu, dia ingat wudu ni macam kicap. Dia pun tabur dekat atas tu, dia gaul nasi dengan wudu. Silap besar lah dia. Wudu ni cicoh, dia cicoh. Dia bukannya kuah. Jangan salah faham ya, tuan-tuan sekalian. Wudu ni bukannya kuah, dia cicoh. Okey, baik. Kenapa masuk wudu ni? Okey, baik. Sebab nak kahwin dengan orang Kelantan tak? Oh, nak makan wudu sokmong. Tak boleh. Kita pula ni bawa wudu pun tak boleh nak bau. Kan, dia bau-bau hangis-hangis sikit dah. Nak bau wudu pun tak boleh. Kena menerima benda tu. Tapi hikmah Allah bagi tahu wa kawa'iba atraba, antaranya adalah dalam syurga ni nanti tidak akan ada possibility kita akan bercanggah pemikiran dengan kita punya pasangan. Itu point atraba dekat sini. Sebab kita kat dunia ni kan, apa benda yang akan menyebabkan rumah tangga jadi tak best? Sebab apa? Berlakunya percanggahan pemikiran. Si isteri merasakan dia betul, tapi suami pula rasa dia betul. Betul tak? Si suami merasakan si isteri bersalah dan isteri wajar minta maaf. Jadi kadang-kadang dia tak bagi tahu, kamu, ayang, minta maaf dengan saya sekarang. Dia tak cakap macam tu. Dia pun tunggulah bila isteri nak minta maaf. Dia dah buat salah ni bila nak minta maaf. Tapi si isteri tadi, dia tak minta maaf sebab apa? Dia tak rasa dia buat salah. Betul tak? Si suami ni pendam dah rasa si ayang ni dia buat salah ni, kenapa tak minta maaf dengan saya? Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Dia pendam. Dia bina kebencian. Dia bina rasa marah dalam diri dia. Dah 1 hari tak minta maaf, dah 2 hari tak minta maaf, dah 3 hari tak minta maaf. Hari ketiga, boom, meletup, habis. Tak tuan-tuan sekalian? Apakah faktor kenapa benda ni berlaku? Sebab antaranya adalah tidak ada keseragaman cara fikir. So nanti dalam syurga nanti Allah kata possibility itu tidak akan berlaku untuk pasangan syurga. Sebab apa? Sebab mereka ni sebaya dan mereka mempunyai cara fikir yang sama. Kalau pada hari pertama menginap syurga tuan-puan sekalian, tiba-tiba berasa nak makan, dia tak akan berlaku, okey, saya nak makan ayam lah, abang nak makan apa? Abang nak makan ikan. Dia tak akan berlaku macam tu. Betapa harmoninya hubungan suami isteri nanti, dia akan boleh main teka-teka. Anda berhak untuk muhtamal tentang syurga tuan-puan sekalian. Tahu tak muhtamal? Muhtamal ni mana? Anda berhak buat andaian-andaian dan fantasi. Anda tahu kan, ini dibenarkan untuk syurga. Anda berhak untuk mengkhayalkan tentang apa benda yang akan berlaku dalam syurga. Anda berhak untuk buat benda tu dan diharuskan buat benda tu. Cuma fakta tentang syurga adalah is more than our fantasi. Dia lebih daripada apa yang kita fantasikan itu. Maka kalau anda mampu berfantasi tentang syurga macam ni, maka syurga tu nanti dia lebih indah daripada tu. Lebih daripada apa kita fantasikan. So, kalaulah saya dibenarkan untuk berfantasi, bagaimana keseragaman cara fikir dalam syurga, nanti anda boleh main apa tahu? Teka-teka. Tahu teka-teka? Contoh kan, okey bang, hari ni kita nak makan apa? Okey baik, kita tengok. Saya sebut nanti dalam kiraan 3, abang sebut apa abang nak makan, ayang akan sebut apa ayang nak makan. So dalam bilangan 3, abang sebut makanan abang, saya sebut makanan saya. Dan bila bilang 1, 2, 3, sebut tu sama tu mas sekalian. Siakap seting limau. Nak kata inilah nikmat atraba. Nikmat atraba tu sebaya keseragaman cara fikir. Okey, abang nak minum apa hari ni? Okey, kita dalam kiraan 3 kita sebut sama-sama. Sebelum ni kat dunia mungkin seorang tu minat minum coconut shake. Kan? Seorang lagi minat minum apa lagi? Apa yang teh tarik je. Teh tarik sebagai contoh. Okey bang, kita ni dalam syurga, anything we want akan dihadirkan untuk kita. Okey, why not kita main teka-teka sekarang ni? Okey, dalam kiraan 3 abang sebut air apa abang nak, saya sebut air apa saya nak. So 1, 2, 3 sama pula, dia minta apa? Sama, air kosong. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Nak katanya inilah nikmat. So tadi bila anda sekali baca, oh tak nampak nikmat ni rasa tempted untuk kita. Tapi now, oh inilah antara bestnya wakawaiba atraba, sebab nanti seragam, parallel je cara fikir. Dia tak akan kata seorang nak warna biru, seorang nak warna hijau. Tak ada, nanti seragam je. Tidak akan berlaku pergaduhan dekat dalam syurga. Sebab semua inline, semua sama. Kat dunia ni kita puaslah cari teknik macam mana ya saya nak bagi kita ni seragam, bergerak seiring sejalan, seindah bunga di taman. Betul tak?
Macam mana kita nak bergerak seiring sehaluan dengan suami isteri? Macam-macam teknik kita guna kat dunia ni. Tapi Allah jadikan pasangan dekat dalam syurga tu nanti akan seragam cara fikirnya. Allahu akbar. Best tak best? Best kan, tak perlu fikir dah. Esok ni nak kena elak ke pergaduhan. Kita ikut je lah kata suami. Kan? Lusa pun kata tak apa, kita ikut je lah apa suami nak. Nampak tak? Tapi dekat dunia, dekat akhirat nanti, dekat dalam syurga nanti tuan-puan sekalian, dia tidak akan ada seorang yang akan terkorban perasaannya. Kadang-kadang kita nak mengekalkan hubungan tu, seorang akan terkorban perasaannya, setuju? Seorang akan merendahkan egonya, tapi terluka dalam hati sebab nak kena rendahkan ego. Nak kena memberikan maaf, sanggup berkorban, berikan maaf pada orang tersayang. Tapi dalam syurga, there are no possibility anda terkorban perasaan. No. Anda akan bahagia. Ibarat kata Ustaz Nu'man kan, dia kata ibarat seperti mana hari pertama berkahwin, tuan-puan sekalian. Hari pertama berkahwin, macam mana perasaan feeling? Tambah-tambah cerita buat kahwin ni kan baru 2-3 hari lepas ni, cerita pasal perkahwinan yang hot di Malaysia. Anda tak tahu kot kan tuan-puan sekalian, nak katanya tuan-puan sekalian, hari pertama perkahwinan, macam mana kita pandang pasangan kita? Bila tengok wajahnya berbunga-bunga, kan, hati ni flowering in our heart, betul ke tidak bahasa Inggeris itu? Kan? Berbunga-bunga hati, Allahu Akbar, tengok pasangan kita bersin, kahak, kena depan cermin kereta, kita senyum je lagi. Allahu Akbar. Tidak ada masalah. Masa hari pertama kahwin, kan? Lepas naik kereta sama-sama, bawa kereta sama-sama tuan-puan sekalian, dia duduk sebelah kita, dia pun hacum, kan? Kahak pak kena kat cermin kereta. Oh, tak ada masalah. Ayang okey ke? Nak pergi klinik ke? Oh, masa tu tanya nak pergi klinik ke? Ayang sihat ke tidak? Tak. Tapi 10 tahun kahwin macam mana? Bersin, keluar kahak hijau, pak, melekit kat kereta tu, cuma kereta depan tu. Macam mana? Oh, marah. Kereta tu dah jadi nyawa dia yang pertama dah. Sebelum ni kereta tak apa, jadi nyawa kedua, ketiga. Tak, tapi tak puas, itu gambarannya. Ibaratnya dalam syurga nanti, betapa harmoni nanti dekat dalam syurga. Setiap hari adalah hari pertama perkahwinan kita. Kan? Sekarang ni tuan-puan sekalian, dekat hari pertama dulu kan, dengar orang sebut nama suami kita. Sebut nama je pun. Fulan bin Fulan. Sebut nama kita dah mula tersipu-sipu, malu dah. Hari pertama perkahwinan. Tapi hari 10 tahun kahwinan sebut nama suami benda. Tak ada apa dah. Rasa biasa je. Tapi dekat dalam syurga nanti, bila panggilan ayang, sayang, tuan-tuan sekalian, bila suami panggil sayang, rasa berbunga tu, Masya Allah, dahsyat. Tak? Hari pertama kahwinan kan, bila suami panggil sayang kan, rasa best. Tak? Sayang. Tak? Seronok kan? Hari tahun ke-10 macam mana bila suami panggil sayang? Okey, ya bang, apa benda? Macam tu je kan? Tapi dulu sambutan pun dibalas dengan penuh kelembutan, dengan penuh keriangan. Betul tak? So dekat dalam syurga, every day is the first day of marriage. Every day is the first day of marriage. Allahu Akbar. Tak boleh cerita detail ataupun sekalian. Kita nak tadabbur surah An-Naba je. Kalau bawa surah lain, memang tak habis cerita hari ni. Okay. Kalau anda baca lah kan, sikit-sikit lah kan, dalam ayat tu nanti, rupa-rupanya cerita pasal uruban atraba ni, pasal kawaiba atraba ni, pasal sebaya idea sebaya ni, Allah cerita dalam surah Al-Waqi'ah, nikmat ini hanya dikecapi oleh ashabul yamin. Tentang idea sebaya dalam Quran ni, sentiasa Allah gambarkan nikmat ini adalah untuk golongan-golongan ashabul yamin. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Yang kita dok bincang ayat 31, 32, oh adanya nikmat mafaza, tempat berkumpul orang menang. So adanya nikmat apa lagi tuan-puan sekalian kita bincang sebelum ni? Nikmat kebun-kebun ada anggur. Dan disambung pula dengan nikmat pasal pasangan dan gadis yang sebaya ni. So idea tentang sebaya banyak dirakamkan oleh Allah dalam Quran, all over the Quran. Kita akan dapati itu nikmat Allah berikan kepada ashabul yamin. So okey tak? Okey ke tak okey? Anda bila dengar fakta nikmat ashabul yamin, anda apa yang anda terfikir dalam kepala sekarang? Okey lah tu, macam tu. Kan anda fikir macam mana? Rupa-rupanya yang nikmat best ni, itu adalah layanan untuk golongan syurga yang bawah-bawah. Sebab bukankah kita belajar untuk penghuni syurga paling tinggi namanya as-sabiqun as-sabiqun. Anda punyalah rasa wah bestnya dapat pasangan yang inline corak pemikiran. Sama corak pemikiran. Tapi Allah bagi tahu, hold yourself, best kan nikmat tadi tu, best kan? Oh, aku nak bagi tahu, itu nikmat untuk pesyurga golongan kanan.
So kalau beginilah layanan dan bestnya gadis-gadis syurga golongan kanan, agak-agak gadis-gadis kat syurga paling tinggi macam mana ya? So nampak tak Allah bagi yang KPI bawah tu, Allah bagi minimanya ini yang kamu akan dapat untuk ashabul yamin, which mean kamu akan dapat pasangan yang corak pemikirannya sama je semua. Tapi nanti cuma kamu fikir, kalau itu layanan untuk ashabul yamin dan kamu tahu layanan untuk as-sabiqun is more than that, macam mana kamu akan fikir? Macam mana agak-agaknya? Kita akan target yang atas, tapi nak katanya kita akan macam mana syurga ni akan jadi lebih lagi daripada ni? Kita rasa dapat pasangan yang sama, seragam cara fikir pun kita rasa macam best lah tu, tara tu pun okey dah. Kalau lebih daripada tu macam mana? Boleh bayang? Tak boleh bayang. So kita naklah mesti yang lebih baik daripada yang kita boleh andaikan sekarang, yang kita boleh bayangkan sekarang, betul tak tuan-tuan sekalian? Yang kita boleh gambarkan sekarang macam ni. So kalau lebih lagi daripada tu macam mana agak-agaknya? So itulah gambaran tuan-tuan sekalian, Allah bagi tahu. So bukanlah Allah nak bagi tahu dalam syurga yang satu lagi tu tak ada kot nikmat sebaya dan seragam cara fikir ni. No, bukan itu maksudnya. Kalau seragam cara fikir ni level-level ashabul yamin, tapi untuk as-sabiqun dia lebih daripada itu. Sebab tu kalau anda baca suratul Waqiah, dan ashabul yamin cerita pasal apa? Sebaya, cerita pasal idea-idea macam tu. Apa lagi Allah cerita? Dia sentiasa dara, abkara, kan? Dara, sebaya. Tapi untuk golongan syurga as-sabiqun Allah sebut bermata bulat. Nampak tak beza cara Allah sebut? Tadi Allah bagi umum-umum, dara, sebaya. Tapi untuk as-sabiqun spesifik, pergi pada mata dah. Nampak? Pergi pada mata, matanya bulat. Satu baru satu. Agak-agak yang lain macam mana? Okey, boleh faham So inilah gambaran. So sekarang ni anda dah dapat feel dah bila baca ayat 33. Tadi sebaya, saya pun sebaya dengan suami saya sekarang. Tak. Tapi sekarang sudah ada feel. Ini cara Allah menggoda saya untuk rasa tempted dengan heaven, dengan idea wa kawaiba atraba. Boleh faham setakat ni? Okey, baik. Pergi pada seterusnya. Wa ka'san dihaqa. Yang ni juga best. Wa ka'san dihaqa. Terjemahan tuan-puan sekalian sama tak dengan saya? Dekat sini dia tulis serta piala atau gelas yang penuh dengan minuman. Betul? Sama terjemahan. Baik. Anda tahu kan, saya rasa saya pernah cerita dekat sini dulu. Saya rasa saya pernah cerita. Saya confident saya pernah cerita kat sini. Sebelum PKP. Tu yang mencabar sikit tu sebelum PKP. Tak tahu ingat tak ingat tu masalahnya. Kan? Baik. Dalam syurga kan ada 3 jenis gelas. Tahu? Fakta ni. Gelas pertama namanya apa benda? Akwab. Ni diceritakan oleh Allah dalam suratul Waqiah pada ayat yang Sekejap. Okey, ayat ke-18. Allah sebut dalam suratul Waqiah bi akwabin, itu gelas pertama. Yang kedua wa abariqa, itu gelas yang kedua. Dan gelas yang ketiga adalah wa ka'sin. So dalam ayat ni Allah sebut apa benda? Ka'sin tu. Ka'sin. Saya ulang akwab, yang kedua abariq, yang ketiga adalah ka'sin. Anda boleh tengok surah Al-Waqiah ayat ke-18. Yang Allah sebut dalam surah An-Naba tak sebut akwab, tak sebut abariq. Allah sebut ka'sin. Ka'san tu. Gelas yang ketiga tu. Baik, apa beza tiga-tiga gelas ni? Siapa ingat? Dan saya pernah dengar apa beza tiga-tiga gelas ni? Tak ingat? Okey, baik. Dengan pantas sebab takut ambil masa, sebab dia nanti dia jadi tadabbur surah Waqiah pula jadi. Okey, baik. Ya, saya kena buang ni dulu jap. Allah, saya sendiri pun tidak menguasai saya punya. Okey, dah baik. Okey, baik. Dengan pantas tuan-tuan sekalian. Okey. Ada 3 jenis. Saya pergi pada akwab dulu. Saya nak bagi yang sneak peek je. Saya tak pergi detail sangat. Apa beza 3 gelas ni menurut Raghib Al-Asfahani? Okey, jap saya tolong bacakan ya untuk anda tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apakah beza ketiga-tiga gelas yang disebutkan oleh Raghib Al-Asfahani? Baik. Raghib Al-Asfahani ni adalah pakar bahasa Dia mengarang kitab apa benda?
mufradat Quran lah, maksudnya dia cerita pasal perkataan-perkataan kat dalam Quran. Apa beza-beza? Kalau ikutkan aqwa pun gelas, abarik pun gelas, Ka'sin pun gelas, tapi apa beza ketiga-tiga ni? Okey, baik. Raghib Al-Asfahani menyebutkan aqwa ini datang daripada perkataan kub ataupun kaub, kaf waw ba, yang maksudnya adalah satu gelas yang tidak ada pemegang. Itu adalah aqwa. Satu gelas yang tidak ada pemegang, just like this kot, lebih kurang macam ni. Ataupun anda biasa tak tengok kalau orang pergi dekat ball apa benda yang dinner yang biasa ada orang waiter bawa gelas, tak benda orang kan ballroom apa bukan ballroom dinner, benda tak, saya tak ingat lah istilah dia kan. So tuan-puan sekalian, anda perasan tak bila mana dia orang bawa gelas yang ada dekat dalam apa benda tu, dulang tu kan, ada satu macam yang kurus kat bawah tu, lepas tu dekat atas macam tu kan, tak ada tempat pemegang kan. Dia bukan mug, dia gelas, kita panggil gelas, goblet kita panggil benda tu goblet. Lebih kurang macam tu. So the first gelas yang Allah sebut tu, aqwab tu adalah lebih kurang macam tu. Sebab kata Raghib Al-Asfahani adalah kaub ini ataupun kub adalah lebih kepada satu gelas yang tidak ada pemegang. Tetapi beza dengan abariq. Abariq pula adalah gelas yang mempunyai pemegang. Sebab itu tuan-puan sekalian, siapa ni? Abdullah Bismai dalam terjemahan dia tulis cerik terus kat situ. Faham tak? Dia terus tulis cerik. Sebab cerik kan ada pemegang. Jadi idea kedua kata Raghib Al-Asfahani, kalau aqwab tadi adalah gelas yang tidak ada pemegang, maka abari ideanya adalah satu gelas yang ada pemegang. Dan ditambah lagi yang mempunyai muncung di hujungnya. Dan muncung itu digunakan untuk mempermudahkan aliran air masuk ke mulut. Bukanlah kadang-kadang, sebab tu ada setengah-setengah mentafsirkan itu adalah cerik. Sebab apa? Muncung pemegang. Cerik Tetapi dikatakan muncung itu adalah untuk memudahkan aliran air masuk ke mulut. So mungkin dia sikit je. Faham tak? Kadang-kadang kalau dia terlalu macam ni, kadang-kadang mungkin ada possibility tumpah, sebab dia tidak ada macam yang direct terus masuk ke mulut. Macam anak-anak kita tuan-puan sekalian, bila first time guna cawan ni, apa berlaku? Tumpah kat kiri kanan mulut dia, betul tak? Dia akan ada keluar kat situ, meleleh. Tapi kalau ada muncung macam tu kan, dia akan mudah terus masuk ke mulut. Okey, baik, itu adalah abarik. Tapi Ka'sin ni apa? Kalau satu tadi tak ada pemegang, hak kedua idenya ada pemegang dan ada muncung. Dan Ka'sin ni kata apa benda yang kita boleh agak-agak yang anda boleh teka-teka, Ka'sin ni macam mana? Ya, Ka'sin ni adalah gelas yang bersifat transparent, tetapi dia tidaklah terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kata Raghib Al-Asfahani, dia macam ni. Ka'sin bererti gelas yang di dalamnya terdapat minuman. So maksudnya apa benda? Kenapa saya kata transparent? Sebab Ka'sin ni anda tak perlu nak pergi jenguk ke atas. Daripada kejauhan anda sudah tengok, oh dia sudah berisi dengan minuman. Sebab itu idea transparent muncul kat sini. Sebab maksudnya kalau gelas yang tidak ada minuman di dalamnya, ia bukan Ka'sin. Ka'sin adalah satu gelas yang confirm ada minuman kat dalam tu. Minuman dalam tu. Boleh faham? Okay. Tapi tidaklah bermakna aqwab ni maksudnya gelas yang tidak bertangkai, yang tidak ada minuman, tidak maksud macam tu. Tapi Ka'sin ni lebih spesifik adalah satu gelas yang kita nampak apa jenis minuman dekat dalam tu. Yang anda tidak perlu nak tengok, tak perlu rasa. Anda boleh tengok daripada jauh. Oh, itu air kosong. Oh, itu air oren. Itu adalah Ka'sin. Boleh faham? Ka'san. So bila Allah sebut wa ka'san dihaqa dalam surah An-Naba, fahamlah kita ayat Ka'san ni ataupun ayat ini merujuk kepada satu gelas yang ada air, dan air itu bersifat apa? Tadi anda kata, saya bagi tahu tadi, Raghib Al-Asfahani kata Ka'san ni adalah satu gelas yang ada air. Tapi mungkin anda sekarang ini pun consider ada air, betul tak? Kalau penuh pun kita consider ada air. Tapi dalam surah An-Naba menspesifikkan lagi
Ada air bukan sekadar ada air, tapi air itu penuh. Air itu penuh. So bukanlah ka'san kalau air itu sikit-sikit je, tak ada. Ka'san itu adalah air yang penuh. So ada gelas dan ada air yang penuh untuk peminum-peminumnya. Dan tuan-puan sekalian, saya nak tanya, dalam syurga nanti akan ada pembaziran tak? Ada tak air di pembaziran kat dalam syurga? Sebab ada orang yang ada kowe dan ada kukuh hari ni, kan? Setengah-setengah yang tu memang dia akan set dah. Dia akan minum 250 ml. Tekan teng keluar air 250 ml. Kalau dia nak minum 500 ml, dia akan minum 500 ml. Tapi tuan-puan sekalian, ada tak orang-orang yang dia nak minum 250 ml tapi orang bagi 500 ml kat dia? Lepas dia minum 250, yang 250 lagi dia mungkin akan simpan ataupun dia akan buang je. So pembaziran tak kat situ? Tapi dalam syurga nanti akan ada pembaziran ataupun tidak? Ada ke tidak pembaziran? Agak-agak. Kalau ada pembaziran, berdosa tak? Tapi hakikatnya pembaziran ada ke tidak? Tidak akan ada pembaziran dirakamkan oleh Allah dalam syurga. Sebab apa? Anda kena buka satu surah lagi yang sangat cemerlang berbicara tentang air dalam Quran. So kalau anda nak tengok pasal gelas-gelas, anda kena buka Waqiah. Kalau anda nak tengok tentang karakter-karakter air dalam syurga, ada satu surah tu very very cemerlang dalam membicarakan tentang air dalam syurga. Surah apa agak-agak? Saya bagi hint. Anda dengar setiap pagi Jumaat. Kahfi? No. Sejadah. Oh, ada surah sejadah dalam Quran. Jadi Arab sikit. Melayu sangat tu surah sejadah. Surah As-Sajdah, okey. Oh, Melayu sangat. Surah sejadah. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, no. Bukan surah As-Sajdah. Satu lagi. Rakaat kedua kita baca. Al-Insan. Surah tu sangat-sangat cemerlang berbicara tentang air dekat dalam syurga. Kan ada satu fakta Allah bagi tahu tentang air dan syurga adalah qaddaruha taqdira. Ini adalah sifat air dan syurga. Dalam surah An-Naba Allah bagi tahu wa ka'san dihaqa, penuh dengan air. Tapi tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu ada orang yang dia nampak dalam gelas ini dengan kadar air isi padu ini, dia kata dah penuh. Betul? Tapi ada orang berfikiran penuh itu adalah orang yang memasukkan air sampailah ke tempat minum itu. Sebab setiap orang, tuan-puan sekalian, dia pandang penuh itu dengan pandangan yang berbeza-beza. Betul? Setuju tak? Ada orang sudah merasakan ini sudah penuh. Betul? Tapi ada orang merasakan, no, saya nak penuh tara sampai ke muncung air ni, sampai ke muncung gelas tu. Betul tak? So setiap orang mempunyai definisi penuh yang berbeza-beza. Tapi Allah Azza wa Jal bagi tahu, tuan-puan sekalian, dalam syurga nanti Allah akan letak isi padu air yang dihidamkan oleh wildan tu. Ingat lagi wildan, remaja-remaja yang akan hidang air tu. Dia akan hidang air yang qaddaruha taqdira, yang bila anda dapat gelas ka'san tu, anda tak akan kata dek lebih sangat ni. Anda tak akan cakap macam tu. Anda akan dapat satu gelas yang berisi air yang anda minum, lepas anda minum, qaddaruha taqdira. Qaddaruha berkadaran dengan apa yang anda nak. Dan bila anda minum air itu, anda tak akan minta, dek tak cukup. Dia akan just nice and bercukupan dengan apa yang anda berkehendakkan pada waktu itu. Dan sebab itu, tuan-puan sekalian, apa minuman yang sentiasa Allah letak dekat dalam ka'san ni? Siapa perasan? Yes, arak. Sebab Allah bagi tahu dekat dunia kamu tahan diri kamu, kamu tak minum arak ni. Tapi kok ia pun nak lepas geram, kamu tak minta abarik, kamu tak minta aqua untuk letak arak dalam tu. Tapi Allah sentiasa bagi dalam bentuk ka'san dulu. Dia dihaqa, dia penuh, tetapi berkadaran dengan apa yang kamu perlukan pada waktu itu. Kat dunia pernah kamu pernah rasa arak tak kat dunia? Tuan-puan sekalian, pernah rasa arak? So dekat akhirat nanti, cuba dulu. Takkanlah nak lepas geram minta setekor sejak. Tak ada. Kita akan diberikan ka'san terlebih dahulu.
Kamu nampak, oh kamu rasa ini telah qaddaruha, telah berkadaran dengan apa yang kamu inginkan, sebab kamu nak rasa dulu. So bila wildan bagi ka'san dihaqa, yang dipenuh dengan mimma imma'in, dengan mimma immahin, dengan air yang dekat dunia tu hina, yang dekat dunia tu haram, tapi dihalalkan untuk kamu dekat dalam syurga. So kamu rasalah dulu. Dan bila kamu dah rasa, kamu tak akan kata tak cukup lah, tambah lagi. Sikit sangat lah, tak ada idea macam tu. So Allah bagi yang berkadaran dengan apa yang kamu nak rasa tu. Just nice, Allah kata. So untuk sekadar memuaskan ketahanan dan kesabaran kamu dekat dunia, tak minum arak kat dunia, tahan. Tapi nanti dekat dalam syurga kamu tak akan minta 1 gallon air arak, tak ada. Allah akan bagi qaddaruha taqdira. Boleh faham setakat ni? So benda yang anda dah tahan kat dunia tak minum, sebab tu Allah kata dalam ka'san ni dia special. Allah kata ada apa? Adanya arak. Tapi nanti dekat dalam dalam suratul insan, anda akan bacalah nanti Allah bagi tahu wa ka'san kana mizajuha zanjabila. Pernah dengar zanjabil? Anda pernah jumpa zanjabil dekat dapur? Allah bagi tahu bezanya arak dunia dengan arak syurga. Satu, Allah bagi tahu dah dalam ka'san tu ada ma'im mahin, ada arak, idea macam tu. Tapi Allah kata arak tu nanti beza dekat dalam akhirat, dekat dalam syurga nanti adalah dia akan mizajuha, akan dikahwinkan, arak tu akan dikahwinkan dengan apa? Zanjabila. Zanjabil tu apa? Ada artinya terjemahan halia. Okey, banyak ulama bercanggah pendapat tentang zanjabil, tetapi boleh dikatakan zanjabil itu halia. Saya tak tahulah arak campur halia jadi apa. Kok jangan try test Saya ni ustaz nak try rasa macam mana Quran sebut tentang arak yang akan bercampur dengan zanjabil. Kan? Tapi tuan-tuan sekalian tak perlu nak try lah. Try dalam syurga nanti. Tetapi ini adalah cara untuk Allah bagi tahu, sebab nanti kan bila arak kan, bila anda minum dekat dunia kan akan jadi macam mana? Akan jadi mabuk, anda akan jadi pening, betul? Tetapi Allah bagi tahu nanti wa yusqawna fiha, macam mana ayatnya tu? Allah kata nanti bila minum arak tu dia tidak akan memeningkan kamu walaupun sedikit. Mungkin faktor kenapa tidak pening tu adalah dengan campuran halia tu tadi. Ayat apa tuan ingat? Wa yusaddauna anha wa la yunzifun, yang tak akan pening tu. Sebab arak dekat dunia kalau minum ikut logiknya akan menyebabkan pening dan akan menyebabkan mabuk. Tapi apakah beza arak syurga sampai minum tu tak pening? So mesti ada campuran-campuran yang telah Allah jadikan, ianya sekadar untuk memenuhi. Kamu dah minum arak kan, dah rasakan arak macam mana, tapi aku tak naklah kamu ni termiss every single moment kamu dalam syurga. Sebab it's time for you to enjoy everything in heaven. Takkanlah kamu nak dibiarkan kamu dihayalkan dengan arak yang telah memabukkan kamu sampai kamu miss every single moment yang telah aku berikan kamu dekat dalam syurga ni. That's why Allah kata arak tu nanti mizajuha, akan dikahwinkan. Mizaj, zauj kan, zauj kan pasangan, akan dipasangkan dengan apa? Zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Saya dah cerita belum salsabila kat sini? Dah ke lupa? Tu nak tahu. Salsabila adalah satu perkataan yang tidak pernah wujud sebelum Quran mendatangkan perkataan itu. Maksudnya Allah lah yang pertama menggunakan perkataan ini. Sebab dalam kalangan norma ataupun culture orang Arab, perkataan tu tak pernah keluar pun daripada mulut orang Arab, perkataan salsabila. No. Allah yang pertama menggunakan perkataan itu. Dan orang Arab first time dengan perkataan tu daripada Quran tu sendiri. Apa maksud salsabila? Ini juga nikmat air dalam syurga. Tuan-puan sekalian, anda pernah tengok tak anda cerita-cerita Cina yang biasa kalau orang Cina ni kalau kawan dia mati ataupun dia ada stres, dia pergi minum arak? Kan betul tak? Anda pernah tengok ke tak pernah tengok cerita Cina? Astaghfirullahalazim. Tengok TV Hijrah juga TV Hijrah, Al-Kuliah, Al-Quran Time kan, itu rancangan anda. Tapi kalau anda tengok cerita-cerita Cina tuan-puan sekalian, kan ada babak dia orang stres, lalu dia orang cari arak dekat baba. Lalu anda pernah tengok tak macam mana keadaan orang minum arak? Kan bila dia minum kan dia punya muka perit kan, sebab mungkin menahan kemasaman
Saya mungkin expect masam, tak pernah rasa. Tapi sebab dia daripada anggur kan, yang diperam lama, mungkin kita expect dia akan jadi masam lah kan. Betul tak? Jadi tuan-puan sekalian, dia minum arak, dia akan menahan keperitan macam pening, ataupun dia rasa macam mungkin masam sangat dan sebagainya. Tapi Allah kata air dalam syurga nanti dia akan bersifat salsabil. Which mean macam mana tau? Dia tidak akan, peminumnya itu dia tidak akan mengalami sebarang keperitan pun dalam menelan air yang telah diberikan Allah itu. Dia akan jadi macam salsabil, flow tu turun terus ke bawah. Akan membawa sekali hilang kedahagaan yang mereka rasakan selama ini. Craving ke, kedahagaan ke, akan turun tu just like waterfalls. Tu salsabila. So kan ada kan air yang anda akan rasa macam susah nak telan air tu. So mungkin anda expect rasanya macam tu, tiba-tiba dihidangkan kepada anda, tak menepati cita rasa anda. So anda pun minum seteguk, betul tak? Anda pun minum sikit sebab tak kena dengan taste anda, sebab anda rasa macam tak boleh nak lalu kat tekak anda tu. Mungkin sikit-sikit boleh. Tapi Allah jadikan air dekat dalam syurga tu nanti, anda telan tu tak perlu rasa macam hardship pun, tak perlu rasa susah. Telan tu macam waterfall, turun. Dia akan bawa sekali hilang dahaga tu, craving anda, saya rasa lama tak minum air avocado contoh. Kan? Anda pun minta dekat dalam syurga. Allah kata air tu nanti akan bersifat salsabila. Dia akan turun tu, craving anda turun hilang sekali masa-masa tu. Sekali minum air yang anda kepingin sangat nak minum. Kepingin, tahu kepingin? Kempunan. Kepingin tu orang India ni. Kepingin benar nak minumnya. Kan? Lalu anda minum tu salsabila. Allah. Sama macam arak. Anda tengok orang kat dunia minum arak tu rasa perit nak minum. Tapi bila dia minum air arak dalam syurga, salsabila. Saya tak nak ustaz, haram ni untuk saya, haram ni. Saya tak nak ni Allah, saya tak nak, haram. Tapi nanti bila minum tu, anda tak akan merasai sebarang rasa sebersalah. Anda akan rasa macam just water flow tu cantik je. Cantik je tu. Macam waterfall lah. Macam waterfall. Boleh faham salsabila setakat ni? Best tak best? Cerita pasal air saja ni. Tu tak cerita lagi pasal air yang lain, cerita pasal air yang lain. Tuan-puan sekalian, ada dua nikmat pasal air juga ni. Anda nak pilih yang mana? Ada sungai dekat luar rumah anda, sungai susu, sungai madu, kan? Mana lagi best? Anda nak minum, rasa berasa nak minum susu lah, anda pun kena keluar pergi dekat sungai tu, anda tandas, lepas nak minum. Okey tak? Best tak? So anda tak perlu pergi shopping complex nak beli farm fresh, tak perlu beli. Anda tak perlu pergi ke mana-mana untuk beli ke stesen minyak ke nak beli susu. Anda just pergi depan rumah, ada sungai mengalir kat depan, anda tandas, anda minum. Best tak best? Best kan? Okey. Satu lagi nikmat. Sungai itu tiba-tiba ada satu aliran, ada satu pipe yang bawa terus masuk ke rumah anda. Anda nak pilih yang mana? Yang bila anda nak, dia tak akan berhenti-henti memberikan anda air itu untuk anda minum. Mana lagi best? Yang pertama ke yang kedua? Tapi anda kena ingatlah, yang tadi tu nak minum air kena pergi depan ambil daripada sungai tu ashabul yamin. Tapi yang nanti akan ada satu pilihan sampailah ke kita punya rumah tu sendiri, itu adalah as-sabiqun. That's the difference. Nak kata dah ikut best lah tu, kalau anda tak perlu tadah pun, anda selam kepala anda je nanti dalam sungai ashabul yamin tadah telan habis, settle lah. Okey dah tu kan. Tapi tuan-puan sekalian, kan lagi best tak perlu tubik rumah. Tubik tahu tubik apa ni? Keluar. Tak perlu keluar rumah. Anda akan dapat benda yang anda inginkan mengalir tanpa henti ke dalam rumah anda sendiri, ke dalam mahligai anda sendiri. Itulah bezanya. Sebab tu tuan-puan sekalian, Nabi ajar kita, meskipun kita tahu dosa kita macam mana keadaan kita sekarang, tapi Nabi tak pernah minta kita minta syurga asal syurga. Nabi tak pernah ajar kita untuk minta syurga ni asal syurga, bukan. Tapi Nabi ajar kita kalau nak minta syurga ni, minta paling tinggi syurga tu. Allah tu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah tu maha adil. Allah Azza wa Jal bila nak bagi syurga kat kita ni, kadang-kadang without menentu, bukan sebab amal kita yang banyak tu pun. Tak perlukan kita persembahkan amal yang banyak. Sebab dekat dalam hadis yang sahih, Nabi pernah menyebutkan, ada je orang yang confident amalnya banyak akan ke syurga yang paling tinggi, tiba-tiba bila bersembahkan amalan tu depan Allah, dia hilang macam debu. Pernah baca hadis ni?
Kan? Dia merasakan amalnya banyak, dosanya sedikit. Lalu dia merasakan dengan amal banyak ini akan menjadi sebagai saham terbesar untuk menyebabkan Allah membenarkan dia masuk syurga paling tinggi. Tapi dalam hadis itu, Nabi dengan jelas menyebutkan ada keadaan sebegini, lalu Allah menghilangkan amalannya seperti debu. Tak ada apa-apa makna. So, amalan ke penentu kita masuk syurga? Amalan ke? Salah satu. Jangan kata tak, salah satu. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah apa? Yang selama ini orang-orang bertakwa tamatkan perkara itu. Dia bukan tamatkan amalan. Yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah tu. Yang bila anda bangkit lepas sujud sejadah tu, anda baca ayat tu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia tamat apa? Dia tamat apa? Dia tamat apa? Cerita dalam ayat ni sebagi cerita dalam ayat ni adalah dia ni adalah orang-orang ini dalam ayat ni dia bangun pada waktu malam, meninggalkan junubihim, meninggalkan tempat yang membuai-buainya pada waktu malam. Dalam bahasa lain katalah meninggalkan tempat tidurnya pada waktu malam. Yad'una rabbahum, menadah tangan kepada Allah, khaufan wa tama'an. Berdoa pada Allah dalam keadaan penuh ketakutan dan penuh ketamakan. Bila dengar perkataan tamak ni kita nampak negatif je lah sentiasa kan. Tapi Allah bagi tahu dalam ayat ni orang-orang yang bangun pada waktu malam dia tamak. Dia tamak apa? Dia tamakkan, tadi pun dah sebut dah perkataan tu. Dia tamakkan keredaan Allah. Dia tamakkan perhatian Allah terhadap dirinya. Dia tamakkan rahmat Allah. Di saat ramai orang boleh berdoa pada siang hari pada waktu celik matanya, tetapi dia memilih untuk meninggalkan junubuhum 'anil madaji', dia meninggalkan tempat-tempat tidurnya, tempat-tempat yang membuangnya dengan selesa pada waktu malam, berdoa pada Allah pada malam hari sepertiga malam. Sebab dia tamakkan apa tu? Dia tamakkan perhatian Allah, dia tamakkan keredaan Allah. Bukan bermaksud Allah tu lemah, oh waktu siang je Allah berkuasa nak bagi redha. Tak. Tapi ibarat macam wifi lah tuan-puan sekalian. Tahu wifi? Wifi tu Unify dah bagi tahu dah. Kalau connect 10 orang dia akan menghilangkan sedikit dia punya dia punya apa? Kelajuan. Dia akan effect speed dia sikit. Sebab dah berkongsi 10 orang. Satu rute kalau nikmati seorang-seorang best lah. Anda akan dapat nikmati full speed, kelajuan penuh. Tapi dah kongsi 20 orang. Kan dia akan kurangkan sikit kelajuan, betul? Maka tuan-puan saya begitulah juga. Rahmat Allah, kuasa Allah dalam attach kepada manusia. Allah tu boleh attach pada manusia bila-bila masa. Tapi bukankah Allah, boleh tak Allah guna kuasa penuh dia tu bila time ada sedikit yang berdoa pada Allah pada malam hari? So kuasa yang sama digunakan pada ramai orang dan guna kuasa yang sama kepada orang yang sedikit orang. Tak ke orang yang sedikit yang bangun pada waktu malam, yang sedikit orang berdoa pada Allah itu akan dapat lebih perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu lah, dia macam konsep Unify Wi-Fi itulah tuan-puan sekalian. Okay? So dia akan lebih connection dengan Allah. Itulah yang mereka tamakkan selama ini. Okay? So tuan-puan sekalian, yang kita nak sekarang ini adalah keredaan. Dan dalam mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, amal itu salah satu, tetapi amal itu mesti bersandarkan, bertongkatkan apa? Keikhlasan. Kenapa Nabi kata ada amalan yang akan berterbangan seperti debu dekat akhirat? Sebab apa? Dalam amal-amalnya itu terkandung riya, terkandung perasaan nak tunjuk-tunjuk dekat orang. Maka amalan ini kata Nabi SAW, dia akan menjadi amalan yang sia-sia dekat akhirat nanti. Nothing, terbang macam debu. Dalam hadis tu lagi dahsyat lah, digambarkan dia bawa amalan seperti gunung Uhud. Gunung Uhud tinggi ke rendah tuan-tuan sekalian? Tinggi, banyaklah amal dia nak persembahkan kepada Allah ni. Tapi amalan sebesar gunung Uhud kata Nabi berterbangan seperti debu. Sebab itulah amal-amal ini kalau tak nak berterbangan seperti debu, maka amalan-amalan kita mestilah bertongkatkan apa? Keikhlasan kepada Allah. Inilah yang akan menyebabkan amalan itu kekal pegun, tidak akan menjadi debu. So kita nak amal kita kekal tak pada Allah nanti untuk Allah nilai? Naklah. Tak naklah dia akan jadi sia-sia, kena ikhlas. Sebab tu kalau hari ni tuan-puan sekalian, kalau anda bertanya, Ustaz, apa amalan saya nak kena buat lagi ni? Bagi saya, tingkatkan keikhlasan itu lebih utama daripada anda kejar untuk memperbanyakkan amalan. Itu bagi saya. Daripada anda nak mengejar, nak buat apa lagi, nak buat apa lagi, nak buat apa lagi. Bagi saya, cuba anda asah keikhlasan tu bagi istiqamah terlebih dahulu. Itu lebih utama daripada kita nak mengejar, nak tambah apa lagi, nak tambah apa lagi. Tapi tidaklah bermakna tak boleh nak tambah ya. Jangan salah faham statement saya.
keutamaan adalah mengasah keikhlasan terlebih dahulu. Dah berjaya belum ikhlas solat fardu? Itu lebih utama kita kena tanya kat diri kita daripada apa, saya nak tambah apa ya solat malam saya lepas ni. Kita punya solat fardu kita dah cukup ikhlas belum kepada Allah Azza wa Jalla? Ataupun hari ni angkat takbir, nak buat macam mana, dah azan Zuhur, semayang je lah. Sebab apa? Sebab sekadar menunaikan rutin. 1:10 dah kena solat Zuhur lagi, tu rutin tuan-tuan sekalian. Tapi kita nak jadikan ikhlas semayang tu, kita nampak semayang tu adalah tanggungjawab. Boleh faham? Beza rutin dan tanggungjawab. Rutin, ada orang boleh buat rutin sebab apa? Dah masuk timetable. Dah masuk timetable 1:10 kena semayang. Dia semayang kerana rutin sahaja. Tapi orang yang semayang kerana tanggungjawab, dia akan ada different feeling dalam semayang dia. Perasaan yang berbeza. Boleh faham setakat ni? Okay, baik. Sambung surah An-Naba. Sebab tuan-tuan sekalian, bila kita berbicara pasal syurga, tuan-tuan sekalian, dia kena cerita pasal-pasal benda-benda ni. Betul tak? Dia akan masuk juga cerita pasal amalan, cerita pasal macam mana kita nak memastikan amal kita ni worthy depan Allah, berbaloi depan Allah Azza wa Jal. Adalah poin-poin sebegini akan masuk sekali bila kita berbicara tentang nikmat-nikmat syurga. Baik. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir pun, bila kita baca ayat 34 tuan-tuan sekalian, waqat sandihaqa ni, memang disebutkan dalam ayat ni heaven, cerita pasal kat dalam syurga, paradise, cup mixed with zanjabil. Memang disebutkan dalam tafsir ayat ni pun. Satu gelas yang dalamnya ada arak yang dicampur dengan zanjabil. Memang disebutkan dalam ayat ni, dalam terjemahan ayat ni. Dalam tafsiran ayat ini. Baik tuan-tuan sekalian, sambung. Seterusnya, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzabaha. Yang ni pun best juga ni, tak tahu. Semua best dalam syurga, tak ada yang tak best lah. Tadi cerita pasal gelas pun, oh ini best. Yang ni pun cerita pasal la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba pun best. Semua best dalam syurga. Tak jadi syurga lah kalau tak ada bestnya. Tak? Baik. Apa maksud ayat ni? Terjemahan standardnya adalah mereka tidak mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia, dan tiada pula perkataan-perkataan yang dusta. Tuan-tuan sekalian, dekat dunia kita hari ini, kenapa kita buat salah? Kenapa kita sendiri berpegang kepada benda yang salah? Sebab apa? Adanya berlega-lega perkataan-perkataan dan berita-berita yang sia-sia, dan berita-berita dan perkataan-perkataan yang dusta. Setuju? Hari ini kenapa ada orang yang masih berpegang dengan perkara yang salah? Sebab benda ni berlaku lah. Sebab hidup dalam satu tempat yang penuh dengan kedustaan. Orang bercakap pun bukan dengan penuh keikhlasan, tapi dengan penuh dusta. Betul tak betul? Kadang-kadang sakit tak hati tuan-puan sekalian. Kadang-kadang kita nampak dusta ni bila orang cakap benda yang salah daripada apa yang sebenar. Contoh, dia buat A tapi dia kata dia buat Z. Itu adalah dusta yang kita semua maklum. Tapi ada tak orang yang bercakap, tuan-puan sekalian, contoh, kita nampak kena dengan apa yang kita nak dengar daripada mulut dia, tapi pada hakikatnya, pada pandangan Allah, tidak seperti mana apa yang dia cakap. Anda faham tak maksud saya? Contoh, ada orang tak hari ni depan kita yang bermuka-muka? Tadi kan Allah ada sembang tentang wakawa'iba atraba, pasal-pasangan yang hidup harmoni, pasangan yang selari cara fikir, seragam cara fikir. Tapi kadang-kadang kan ada pasangan kita, mungkinlah bukan semua, ada setengah-setengah pasangan yang pada hari ini nampak baik di mata pasangan itu disebabkan mereka bermuka-muka. Pendustaan berlaku dekat depan mata dia sendiri. Tak perlu pergi jauh, tak perlu pergi kawan. Dalam rumahnya sendiri berlaku pendustaan yang terlalu banyak. Kan? Dekat luar mungkin tak tahu macam mana keadaannya, tetapi dalam rumah Masya Allah jadi malaikat. Betul? Ada juga orang yang dekat luarnya malaikat, tetapi dekat dalam rumah syaitan. Betul? Ada berlaku tak? Ada berlaku tuan-puan sekalian. Lalu bila Allah kata la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, di samping dia tidak mendengar perkataan yang sia-sia, which mean dalam dalam syurga nanti dia perkara lara. Tapi maksudnya ustaz nanti dekat dalam syurga ni sembang benda-benda baik je lah ustaz. Best tak hidup macam tu? Bukankah dekat dunia ni anda tak boleh nak sekadar sembang benda baik, nak kena ada benda tak baik nak kena sembang tu? Setuju tak? Oh, ustaz dalam syurga nanti tak ada benda sia-sia ke? Oh, maksudnya ustaz tak best lah syurga macam ni. Bukankah perbincangan anda lagi rancak bila ada benda sia-sia disembahkan sikit dekat dalam perbincangan tu? Betul tak? Anda duk sembang pasal kita kena ingat pada Allah Azza wa Jalla daripada awal sampai habis lah benda tu.
Memang kiamat cepatlah berlaku tuan-puan sekalian dalam perbincangan tu. Memang cepat bersurai lah kita bincang benda tu. Tak? Tapi tuan-puan sekalian, kadang-kadang sembang-sembang benda tu dia dilengkapkan, ditambah manis dengan apa tau? Ada sembang benda sia-sia sikit. Kau tengok, kau cerita pasal kereta sikit ke, cerita pasal masak-masak sikit ke kan? Barulah sedap perbincangan tu. Tapi tuan-puan sekalian, kena ingat, anda tak boleh faham ayat ni secara literal. Mungkin bila anda faham secara literal, anda akan nampak syurga ni, Allah, mendatar lah perbincangan dia, stagnan lah perbincangan dia, boring lah perbincangan dia. Tapi tuan-puan sekalian kena ingat, bila disebutkan perkataan la yasma'una fiha lagwan, maksudnya apa? Allah tak kata mereka tidak akan bercakap perkara lara. Perhatikan, Allah tak kata la yatakallamuna fiha lagwan. Allah tak sebut pasal bercakap, tapi Allah kata mereka tidak akan mendengar perkara lara. Maksudnya apa benda? Apa sahaja yang bakal diperkatakan dalam syurga tu nanti tidak akan dijatuhkan lara padanya. Faham? Itu cara kefahaman ayat ni. Kalau tidak boleh bercakap, Allah akan direct cakap kamu tidak boleh bercakap perkara lara. Itu adalah kefahaman yang kalau anda kata tak boleh cakap benda-benda lara. Tapi bila Allah kata la isma'una fiha, maksudnya apa-apa yang kita sembanglah apa-apa pun, nak membawang pasal apa pun, Allah kata ianya tidak akan dijatuhkan hukum lara. Membawang dalam syurga nanti, silakan cakaplah tuan-puan sekalian benda-benda yang rasa riak, ujub, takabur diri tu, yang kat dunia anda rasa bersalah nak buat. Anda boleh tuan-puan sekalian cerita kat dunia, contoh-contoh kat dunia anda tahan kan, tak boleh nak rasa riak, sombong, tak boleh nak bercerita kan. Anda ni orang yang tahajud setiap malam, tapi tiba-tiba ada orang tanya, boleh tak kongsi sikit amalan yang nampak macam baiklah puan ni, baiklah tuan ni, boleh kongsi amalan tak dengan saya yang saya nak berpegang. Kadang-kadang kita segan nak sebut amalan kita, betul tak? Kita rasa takut, rasa tinggi diri, rasa ujub, rasa takabur dengan apa yang kita dah buat tu tuan-puan sekalian. Kita pun kata adalah sikit-sikit, betul tak? Itu ayat standard, nak tunjuk nampak kita ni tawadhu. Adalah sikit-sikit, puan buatlah mana puan ikhlas. Tak sebut lagi tu dah tahajud tu. Kita tahajud tiap malam ni. Tapi tuan-puan sekalian dalam syurga, bila Allah kata la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, nanti antara benda dekat dalam syurga yang selalu diperbualkan adalah apa yang telah menyebabkan kamu sampai masuk syurga paling tinggi ni? Ahli syurga kan bersembang. Apa yang kau buat sampai kau masuk kat tempat yang sama macam aku dapat ni? Kan? Aku tak buat apa, tahajud setiap malam je. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Allah tak akan jatuhkan perkara itu adalah perkara yang lara untuk diceritakan. Bahkan bukan dosa. Sebab apa? Wala kidzaba, sebab penghuni-penghuni syurga tak akan berbohong dalam syurga. Dia tak akan bagi kata-kata dusta dalam syurga. Dan dia tak akan bermuka-muka dalam syurga. Tadi anda kata adalah sikit, itu bermuka-muka lagi tu. Anda cover lagi benda amalan yang anda buat tu. Tapi wala kidzaba, dia akan openly tell her or his secret. Tak ada apa sangat, saya sedekah sejuta je kat masjid dulu. Anda sebut benda tu pun tak akan dijatuhkan lara dan dusta. Best tak best? Tapi kat dunia kena tahan dululah daripada buat benda tu. Jangan buat sekarang. Ustaz, saya buat benda ni sebab saya nak praktis macam ada dalam syurga. Tu tak boleh Saya nak training lah Ustaz. Orang kata kan kita kena berlatih dulu untuk kita nak buat benda betul-betul. Kena rehearsal. Jangan nak rehearsal sangat lah, kan? Ini bukan nak main tempat-tempat rehearsal. Ini tempat ujian dekat dunia ni. So bila ujian, ada benda-benda yang anda kena jaga. Betul tak betul? Sebab dunia ni kan adalah darul ibtila, tempat kita akan diuji. So bila kena ujian, ada benda lah yang anda kena tahan. Betul tak? So anda kena tahan lah sekejap. Tak boleh nak praktis sangat. Macam tadi lah nak minum arak kan, cuba campur dengan Halia. Anda pun minum arak campur Halia. Ni kan minuman syurga Ustaz. Rehearsal. Guna hashtag rehearsal belaka. Tak boleh kan? So dekat dalam syurga nanti, Allah kata kamu tak akan dengar perkara lara, dan kamu tak akan dengar perkara-perkara yang dusta. Anything, apa-apa nak sebut-sebut dah. Tidak akan ada apa kesalahan pun yang dijatuhkan bila perbualan-perbualan dekat dalam syurga. Tak ada. Best tak? Saya nak sebut satu lagi, tapi anda nampak ni terlalu ekstrim, tapi itulah hakikatnya. Contoh anak-anak kita dekat dunia, ajar dia benda ni. Dekat dunia tahan perkataan-perkataan mencarut. Mak saya tu puan sekalian dulu kejar saya tak cukup tanah sebab perkataan BODOH. Dulu
Bawa apa kat tangan? Cili. Saya ingat tuan-tuan sekalian, start pada tu memang saya sendiri sampai sekarang bersalah sebut perkataan tu. Hatta dalam kuliah pun tak sebut perkataan DODOH, sebut jahil je. Punyalah mak kita punya tarbiyah dulu, kejar tak cukup tanah tuan-tuan sekalian. Sebab nak cili kan enggak mulut kita. Kita ni lincah lagi, mak kita pun lincah juga. Dia kejar saya. Saya rasa saya berterima kasih pada ajaran mak saya dulu. Sampai sekarang rasa salah. Orang sekarang sebut perkataan tu tak salah. Tak salah pun sebenarnya nak sebut perkataan tu. Kan? Tapi sampai sekarang mak saya ajar, tak boleh. Saya rasa macam bersalah sangat sebut perkataan tu. Sebab dia kejar saya sampai ke belakang rumah, dia kejar. Berjaya tu mas sekalian tangkap tu. Yang ada lumur cili kat mulut masa tu. Sebab kita bergaduh dengan adik-beradik. Kita belajar kat sekolah, kawan-kawan kita sebut. Kita pun sebut kat adik-beradik kita. Memang kena lah. Mak kita boleh tahan lagi bergaduh tu. Kan? Kita dia bergaduh. Tapi sebut kataan tu dah mula dah dia buka peti. Masa tu dulu tak sempat dengan benda tu tuan sekalian, getah paip. Panjang pula getah paip tu dilibah, sebab kena. Allahu akbar. Okay, masa dah habis tuan sekalian. Nak katanya tuan sekalian, inilah bestnya syurga. Dan kita belajar hari ini adalah untuk bagaimana kita nak rasa betapa nikmatnya syurga tu. So tidaklah lain dan tidak bukan bila Allah previewkan kepada kita syurga. Apa yang kita kena rasakan tuan sekalian? Doa pada Allah banyak-banyak. Allahumma ja'alna minhu. Jadikan kami salah seorang daripada orang yang mendapat nikmat-nikmat ini ya Allah. Jangan lupa doa benda ni. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Jadikan kami salah seorang daripada mereka ya Allah. Dia masuk dalam. Okey, baik. Sampai ayat 35 tuan-tuan sekalian, kita dah habis dah berbicara tentang syurga. Sebenarnya sampai ayat 36. Tapi lepas ni insya-Allah next kuliah kita akan belajar tentang apa tahu? Next kuliah untuk siri yang last untuk suratul Naba pada kuliah akan datang bulan depan lah insya-Allah. Kita akan berbincang mengenai bagaimanakah kedahsyatan ataupun apakah maksud yang Allah maksudkan pada ayat yang keempat surah Al-Fatihah. Apa ayat keempat? Maliki yaumiddin. Kalau anda nak faham apa yang Allah maksudkan dengan Maliki Yaumiddin, perhatikan 4 ayat terakhir surah An-Naba. Di situ anda akan faham apa yang dimaksudkan dengan Allah merajai hari pembalasan, Allah mengetuai, Allah in charge, full in charge hari pembalasan. Ini antara bukti lah, bukanlah kata kefahaman sepenuhnya, tidak, antara kefahaman yang kita boleh faham tentang terma Maliki Yaumiddin. So saya dah bagi teaser dah, anda boleh balik baca sendiri. So insya-Allah pada next kuliah kita akan perkukuhkan dengan sesi tadabbur lah insya-Allah. Okey, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan balik rumah nanti jangan cuba cari arak, cari halia ya. Okey, tuan-tuan sekalian, bolehlah kita cuba beramal dan kita tingkatkan keikhlasan. Mudah-mudahan kita dapat nikmat yang disebutkan tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu kita punya kuliah pada hari ini dengan tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'as salamah wa lil liqa.